Hai, Assalamualaikum murid-murid tahun 6 Nilam. Apa khabar kamu hari ini? Pertamanya, teacher nak ucapkan terima kasih kerana sudi menonton video teacher pada kali ini. Teacher harap murid-murid sudah bersedia untuk belajar tajuk hari ini, iaitu sambungan daripada tajuk kelajuan. Ini adalah minggu ketiga kita belajar tajuk ini. Murid-murid, pastikan kamu sudah bersedia dengan buku teks, buku nota dan juga alat tulis. Jom baca doa belajar. Okey, sekiranya minggu lepas kita belajar bagaimana untuk mengira kelajuan dengan menggunakan rumus kelajuan sama dengan jarak per masa. Maksudnya kelajuan sama dengan jarak bahagi masa. Per di sini bermaksud bahagi, iaitu operasi bahagi. Dan minggu lepas kita dah buat, tak silap teacher, ada 2 latihan tentang cara mengira kelajuan. Dan teacher boleh rumuskan formula ini menjadi seperti ini. Teacher nak kamu salin di dalam buku nota sains. Ini teacher nak mudahkan kamu supaya kamu mudah untuk membuat pengiraan selepas ini. Hari ini kita akan belajar mengira jarak. Minggu depan kita akan mengira masa. Jadi, teacher nak kamu faham penggunaan rumus ini. Kalau lihat, teacher jadikan ia segitiga. K, J atas K dan M di bawah. Ini bermaksud K adalah kelajuan. Bila J di atas dan M di bawah, maksudnya jarak bahagi masa. K, JM, J, KM. Macam mana kamu nak ingatkan, terserahlah pada kamu. Tapi teacher rumuskan yang macam ni lagi senang untuk ingat. Kerana apabila di atas dan di bawah bermaksud ia adalah operasi bahagi. Bila ia duduk di sebelah menyebelah bermaksud itu operasi darab. Kalau tengok J, KM, J di atas, KM. Jadi teacher boleh cakapkan jarak sama dengan kelajuan darab masa. K duduk bersebelah dengan M. Maksudnya kelajuan darab dengan masa. Okey, ini kamu perlu salin di dalam nota sains kamu. Okey. Inilah ringkasnya. Jarak sama dengan kelajuan darab masa. Formula yang 3 segi ini juga kita akan gunakan pada minggu depan untuk mengira masa. Apabila kita ingin mengira jarak, kita kena mengenal pasti kelajuan dan masa yang dinyatakan di dalam soalan tersebut. Maka barulah kita boleh mengira jarak. Okey, jom kita tengok latihan pertama. Ini kamu boleh rujuk buku teks muka surat 127 di bahagian kuis. Okey, di sini soalan nombor 2. Okey. Seekor kura-kura bergerak dengan kelajuan 25 cm per saat. Berapa jauhkah kura-kura boleh bergerak dalam masa 4 saat? Okey, yang kita boleh perhatikan di sini kelajuan dinyatakan iaitu 25 cm per saat. Maksudnya ia berjalan sejauh 25 cm dalam masa 1 saat. Apa yang kamu perlu kira adalah jarak kura-kura itu dalam masa 4 saat. Sekiranya 1 saat ia bergerak 25 cm, berapakah jauh ia boleh bergerak dalam masa 4 saat? 4 saat. Teacher tahu ramai di antara kamu boleh congak saja. Tahu, tapi teacher nak tengok macam mana kita nak tunjukkan bagaimana kita nak gunakan rumus yang teacher ajar tadi. Okey, jarak sama dengan kelajuan darab masa.
Kat sini kita tahu kelajuannya adalah 25 cm per saat dan masanya adalah 4 saat. Okey, kita nak kira jarak. Perkara pertama, kita potong S dengan S, saat dengan saat, masa dengan masa. Kerana ia menggunakan unit yang sama dan sebenarnya sentimeter itu bahagi saat. Saat sebenarnya duduk di bawah. Seolah-olah saat bahagi saat, kita potong-potong ya. Okey. Jadi tinggallah unit sentimeter, iaitu 25 cm darab 4. Saat itu dah kita dah potong dah, tak ada dah. Tinggal sentimeter saja. Sebab jarak, bila jarak kita guna unit piawai untuk jarak. Sama ada kilometer, meter, sentimeter ataupun milimeter. Okey, sekiranya kamu tak boleh nak congak, kita boleh guna bentuk lazim macam biasa, darab 25 darab 4. 5 darab 4 20, kosong 2 naik atas. 2 darab 4 sama dengan 8 campur 2 jadi 10. Jadi jawapannya adalah 100. 100 apa? 100 cm. Maksudnya dalam masa 4 saat kura-kura itu boleh bergerak sejauh 100 cm. Okey, faham setakat ni? Hari ni kamu buat nota saja. Ini kamu perlu salin. Teacher tak nak bagi latihan sebab kita akan buat latihan banyak selepas habis tajuk ni. Dan nota ni pun teacher tak pasti sama ada kamu salin ke tidak. Jadi minta tolong salin. Ini adalah panduan untuk kamu buat pengiraan untuk tajuk kelajuan. Okey, seterusnya soalan kedua ya, soalan kedua. Sebuah kereta bergerak selaju 70 km per J itu jam lah, dalam masa 30 minit. Berapakah jarak yang dilalui oleh kereta tersebut? Bergerak selaju, maksudnya kelajuan lah. Kelajuannya 70 km per jam. Ia boleh bergerak 70 km dalam masa 1 jam. Yang itu kelajuan dia. Dalam masa 1 jam, ia boleh bergerak sejauh 70 km. Jadi, ia mengambil masa 30 minit. Bukan 1 jam, 30 minit. Jadi, berapa jarak kereta tu telah bergerak? Jarak, kita guna rumus yang sama. Jarak sama dengan kelajuan darab masa. Ini pun kamu kena salin dalam buku ya. Dan cuba kamu kira sendiri. Kemudian bandingkan dengan jawapan teacher. Okey, 70 km per jam darab 0.5 jam. Kenapa 0.5 jam? Kenapa 0.5 jam dan teacher tak guna 30 minit? Kenapa teacher guna jam? Ini adalah kerana jika kamu nak cari kelajuan untuk jarak kilometer, kamu mestilah tukar unit minit kepada jam. Sebab unit kelajuan untuk kilometer adalah kilometer per jam. Cuba tengok 70 km per jam. Tapi dia nak tahu kereta itu bergerak dalam masa 30 minit sejauh mana dia bergerak. Jadi kita ambil 30 minit, kita bahagi dengan 60 minit untuk jadikannya unit jam. Teacher tak pasti sama ada dalam subjek matematik kamu dah belajar ke belum untuk menukar unit. Minit kepada jam, saat kepada minit, jam kepada minit, teacher tak pasti. Tapi ini cara kita nak tukarkan minit kepada jam. 30 minit bahagi 60 minit, kita dapat 0.5 jam. Sebab itulah teacher tulis 70 km per jam darab dengan 0.5. Jadi seperti tadi juga. Ini yang teacher ingat ya, setiap kali dapat latihan ke soalan apa-apa, kita perlu, macam teacher selalu ajarlah, kita gariskan keywords ataupun kata kunci untuk kepada jawapan tu. Okey? Kita pangkah
J dengan jam tu. Sebab ia adalah unit yang sama. Okey, pangkah. Jadi 70 km darab 0.5. Jam tu dah hilang dah. Dah tak ada dah. Okey. Tinggal kilometer sebab itu adalah unit untuk jarak. 70 km darab 0.5. Jadi kita boleh jangkakan jawapan yang kita dapat adalah dalam unit kilometer. Okey, kita buat dalam bentuk lazim ya. 70 darab 0.5 ini adalah bentuk lazim yang ringkas sahaja ya. Teacher, mungkin kamu ada cara bentuk lazim yang moden. Ini yang basic sahaja. 0 darab 5, 3 darab 7 darab 5, 35. Kamu faham kan macam mana dapat 350? 0 darab 5, 0, 7 darab 5, 35. Okey. 0 darab 0, 0, 7 darab 0 pun 0. Jadi kita tambah ini, 350 tambah 00, jadi 350. Tapi kamu kena perhatikan 0.5 itu ada titik perpuluhan. Sedangkan jawapan ni tak ada titik perpuluhan. Jadi kita ganjak ke titik perpuluhan itu. Ganjak ke yang 0.5 jadi 5. Jadi, okey. Yang 350 pun kita ganjak jadi 35. Jadi jawapannya adalah 35 kilometer. Ini kamu perlu salin dalam nota juga sebagai latihan pengiraan jarak. Okey. Dan tugasan kamu ini sahaja pada minggu ini, iaitu latihan pengiraan jarak. Nota yang tadi tu kamu kena salin. Dan minggu depan kita akan belajar cara nak mengira masa pula. Okey, tajuk ni nampaknya simple tapi mengambil masa berapa minggu kita nak habiskan tajuk ni. Jadi nampaknya sampai ini saja video teacher ataupun pengajaran daripada teacher hari ini. Dan teacher ucapkan terima kasih kerana sudi menonton video teacher. Sehingga kita jumpa lagi pada minggu depan, insya-Allah. Sekian daripada teacher. Assalamualaikum.